Assalamualaikum dan salam sejahtera puteri-puteri Sekolah Kebangsaan Sultanah Asma. Di kesempatan ini, Aunty iaitu ibu kepada Puteri Asma 2 Intelijen, Adena Anur binti Mak Fairuz, ingin berkongsi pengalaman kerjaya sebagai seorang pensyarah di Institut Pengajian Tinggi Awam iaitu Universiti Utara Malaysia. Aunty telah berkhidmat sebagai tenaga pengajar di UUM hampir 20 tahun. Di mana anak Aunty sering bertanya, pasti puteri-puteri Asma turut mempunyai persoalan yang sama tentang kerjaya sebagai seorang tenaga pengajar atau dikenali sebagai tutor atau pensyarah. Betul tak? So, jom ikut Aunty untuk mengenali dengan lebih lanjut tentang kerjaya sebagai pensyarah di UUM. Dari segi kelayakan iaitu tiket utama untuk bertapak di dalam kerjaya ini, puteri-puteri Asma memerlukan sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dan perlu memiliki ijazah tertinggi iaitu Doktor Falsafah untuk bergelar pensyarah. Kalau puteri-puteri Asma boleh lihat, perjalanan Aunty adalah dari jawatan sebagai tutor berdasarkan ijazah sarjana muda perakaunan yang Aunty perolehi. Tutor ni hanya boleh membantu kelas-kelas tutorial dan tidak boleh mengajar atau memberi syarahan kepada pelajar-pelajar. Kemudian Aunty meningkatkan pengetahuan dengan memiliki ijazah sarjana perakaunan profesional bersama dengan kelayakan profesional tambahan iaitu Certified Practicing Accounting dari Australia. Dengan itu melayakkan Aunty bergelar Chartered Accountant di Malaysia. Untuk terus bertahan dan berdaya saing, Aunty telah menyiapkan pengajian atau meneruskan pengajian PhD Aunty dalam masa 3 tahun setengah. Puteri-puteri Asma perlukan tips kan? Yang paling utama ialah pastikan ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang sekurang-kurangnya kelas kedua tinggi iaitu keputusan CGPA 3.0. Atau sekiranya puteri-puteri terus belajar sementara mendapat peluang pekerjaan, pastikan ilmu yang diperolehi dari bidang yang sama. Contohnya, Aunty memiliki ijazah sarjana muda perakaunan dan menyambung ke peringkat sarjana di dalam bidang yang sama iaitu perakaunan profesional. Kemudian, Aunty teruskan pengajian PhD perakaunan tetapi menjurus kepada bidang percukaian iaitu salah satu cabang perakaunan. Kemungkinan juga puteri-puteri bekerja dahulu di tempat lain dan berminat untuk menjadi pensyarah. Boleh. Terdapat laluan melalui kemasukan dengan pengalaman bekerja. Contohnya, cikgu Sekolah Kebangsaan Sultanah Asma yang memiliki ijazah sarjana atau Doktor Falsafah akan melalui laluan ini sekiranya ingin menukar profesion perguruan kepada pensyarah Institut Pengajian Tinggi. Apa skop tugas sebagai seorang pensyarah ya? Untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan setiap ahli akademik iaitu pensyarah, perlu membahagikan masa 365 hari dalam setahun kepada beberapa skop tugasan. Yang paling utama pastinya sebagai pensyarah adalah komponen pengajaran. Untuk meningkatkan pengetahuan dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa, komponen penyelidikan diperlukan. Ilmu-ilmu tersebut boleh dikongsi dan dipertingkatkan dengan pengalaman-pengalaman dari negara luar atau industri dengan komponen penyeliaan. Ilmu perlu dikongsi dan disebarkan. Oleh itu, komponen seminar dan pembentangan adalah penting. Selain dari tugas hakiki sebagai ahli akademik, penglibatan di peringkat unit, pusat pengajian, universiti dan masyarakat tidak boleh diabaikan. Macam markah kurikulum dan sukan puteri-puteri Asma juga. Ini untuk memastikan setiap tenaga pengajar turut aktif dan bekerjasama sebagai satu pasukan di dalam sesebuah institut pengajian tinggi dan juga tidak mengabaikan masyarakat setempat dengan memberi khidmat masyarakat sosial. Di sini Aunty kongsikan pengalaman sendiri bersama pelajar-pelajar Aunty. Aunty pernah mengajar pelajar-pelajar sarjana muda sama ada di dalam kampus UUM atau di luar kampus seperti di Negeri Sembilan, Langkawi, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu dan Melaka secara sepenuh masa atau secara jarak jauh. Ini kerana Aunty memiliki ijazah sarjana muda. Di samping itu, Aunty juga berpengalaman mengajar pelajar sarjana dan PhD atau Doktor Falsafah kerana kekuatan Aunty memiliki ijazah kedoktoran.
Serta anti juga pernah menjadi pakar rujuk kepada pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan khas profesional perakaunan. Contohnya ACCA, MIPA atau SIMA. Tugas pensyarah bukan setakat mengajar dalam masa 14 minggu bagi setiap semester, iaitu 3,5 bulan, tapi perlu menyediakan soalan peperiksaan, menyelia peperiksaan, menanda kertas-kertas jawapan peperiksaan dalam masa 10 hari dan juga menyediakan laporan perkembangan pelajar bagi semester tersebut. Ini adalah rutin atau tugasan pengajaran bagi 2 semester dalam setiap tahun yang secara keseluruhan memakan masa 8 bulan. Oleh itu, ada lagi 2 bulan dalam setahun yang mana akan digunakan sebaik mungkin untuk tugasan penyelidikan. Contohnya, anti akan keluar untuk mencari data, menemu ramah atau melawat tempat kajian seperti ke Pulau Pinang, Putrajaya, Indonesia, Sabah dan Sarawak. Sekiranya di sekitar Kedah atau Perlis, anti akan meluangkan masa seiring dengan tempoh pengajaran berlangsung. Sebab dekat kan? So, dalam tempoh 6 tahun ni, anti telah menyiapkan 7 projek kajian dan 3 projek yang masih berjalan. Ini adalah cara untuk memastikan anti terus berfikir untuk membantu masyarakat. Penyeliaan ni memerlukan komitmen masa yang tinggi. Oleh itu, masa selepas waktu bekerja dan malam bukan sahaja anti khaskan untuk keluarga, tetapi terpaksa berkorban separuh malam untuk membaca tesis pelajar, menyemak tesis atau tugasan pelajar atau memberi komen dalam bentuk bertulis kepada pelajar seliaan nanti. So, dalam satu-satu masa ni, anti mempunyai 5 orang pelajar sarjana dan 5 orang pelajar di peringkat ijazah kedoktoran. Hasrat anti mudah saja. Setiap pelajar sarjana anti perlu menyiapkan kertas penyelidikan dalam tempoh 1 hingga 2 semester, iaitu dalam 4 bulan sehingga 8 bulan. Manakala pelajar ijazah kedoktoran pula perlu menyiapkan tesis penyelidikan dalam tempoh 3 hingga 4 tahun. Dalam tempoh 5 tahun ni, anti telah berjaya membantu. Sebab menyelia ni kita tak mengajar, kita membantu pelajar menyiapkan tesis ataupun mendokumentkan hasrat kajian mereka dalam bentuk penulisan. So, anti telah melahirkan ataupun membantu seorang pelajar ijazah kedoktoran perindustrian, 4 pelajar ijazah kedoktoran dan 12 pelajar sarjana. Kepuasan dan pencapaian yang tinggi dalam diri anti adalah untuk terus membantu melahirkan generasi penyelidik di masa hadapan. Oleh sebab itu, hasil kajian ataupun penyelidikan akan dikongsi di seminar sama ada di dalam negara ataupun luar negara dengan melakukan penerbitan dan juga penilaian kajian pelajar atau kertas penerbitan rakan akademik yang lain. Selain daripada berkongsi ilmu, ia juga merupakan satu tugas yang turut dinilai dalam mengukur kecekapan dan keberkesanan setiap ahli akademik. So, di samping tugasan-tugasan ini membantu pensyarah mengemas-kini ilmu pengetahuan dan berkongsi ilmu dengan pihak-pihak yang lain, ia juga salah satu cara untuk menyebarkan ilmu di peringkat bukan sahaja di dalam Malaysia tetapi keluar negara. Tugasan lain adalah tugasan tambahan seperti penglibatan dalam menganjurkan seminar di peringkat antarabangsa turut menjadi sebahagian sumbangan kepada universiti. Tugasan ni agak menarik kerana selain membantu perkongsian ilmu, jaringan kerjasama di antara universiti dan ahli akademik ataupun penyelidik serantau dunia dapat dibentuk.
keseronokan menjadi pensyarah ialah setiap tahun dapat meraihkan pelajar-pelajar yang diajar dalam majlis convocation. Perjalanan yang sentiasa dihargai apabila dapat melihat kegembiraan di wajah anak-anak didik dan juga keluarga yang turut memberi tanda terima kasih kepada setiap ahli akademik. Penglibatan di peringkat universiti turut menyatukan penglibatan masyarakat setempat bagi meraihkan komiti setempat. Pelbagai acara dilakukan ataupun dimulakan dari universiti dan disertai oleh masyarakat setempat. Sebagai tanda penghargaan, bantuan seperti perkongsian ilmu secara percuma diberikan kepada masyarakat. Contohnya, Anti bersama rakan memberi perkongsian ilmu perakaunan dan percukaian secara percuma kepada usahawan-usahawan wanita di negeri Kedah melalui kerjasama dengan Pejabat Pembangunan Wanita. Bersama pelajar, Anti membantu pentadbiran rumah anak yatim dan juga pernah membantu pengiraan dan penghantaran borang nyata cukai bagi pekerja-pekerja antarabangsa dan masyarakat sekitar UUM setiap tahun. Puteri Asma pasti tertanya-tanya, adakah seronok menjadi pensyarah? Apa kelebihan pensyarah berbanding kerja yang lain kan? Pensyarah mempunyai waktu bekerja yang fleksibel di mana jadual pengajaran boleh disusun mengikut kesesuaian dan mempunyai pilihan. Dari segi gaji, kenaikan akan diperolehi sejajar dengan kelayakan yang dimiliki. Pastinya setiap seminar yang dianjur atau dihadiri dan penyelidikan yang dijalankan mempunyai masa lapang untuk berehat sambil bercuti. Kepelbagaian pelajar yang diajar setiap semester akan memberi pengalaman yang baru kerana karakter setiap pelajar pasti mempunyai perbezaan. Kesabaran yang tinggi dapat dipupuk kerana setiap keputusan ahli akademik akan mencorak kehidupan pelajar. Oleh itu, pelajar akan dipertimbangkan dengan mengambil kira termasuk latar belakang dan masalah yang dihadapi. Jadual menunjukkan contoh masa yang diperlukan untuk tugasan sebagai pensyarah, di mana melalui pengalaman Anti terdapat pelbagai tugasan lain di luar waktu tersebut. Komitmen dan minat yang tinggi diperlukan dalam profesyen sebagai pensyarah. Komitmen yang tinggi dibalas dengan memberi hadiah kepada diri sendiri dan keluarga dengan bercuti. Di samping seminar yang dianjurkan atau yang dihadiri, masa terluang diisi dengan aktiviti bersama rakan akademik yang lain atau keluarga. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air. Titik keseimbangan perlu dicari sendiri dalam kehidupan. Namun, teras utama adalah agama yang merupakan petunjuk dan tempat untuk bergantung. Ini penting bagi mengelak daripada tekanan yang terlampau, kurang motivasi atau cepat berputus asa. Jangan ditinggalkan adalah senaman bagi menyihatkan tubuh badan dan juga minda. Kepuasan menghirup udara segar, melihat kehijauan panorama sekeliling merupakan terapi yang amat baik untuk memastikan diri terus bertahan dan berdaya saing. Ini juga merupakan masa yang diluangkan untuk diri sendiri dan bebas dari bebanan tugas harian. Akhir sekali, Anti ingin berkongsi sedikit filosofi yang Anti pegang dan kongsi dengan Anna, anak Anti, dan mungkin membantu puteri-puteri Asma sekalian. Setiap kali Anti terhenti atau terganggu sejak di Menara Gading, kata-kata bapa Anti ini terus memberikan semangat, iaitu sekiranya arnak tidak berhenti dan berehat, arnak pasti menang. Dan sekiranya kita mengalah di separuh jalan, bagaimana kita akan sampai ke penghujung jalan? Betul tak? Jadi, Anti terjemahkan dalam pegangan yang ringkas, iaitu winner never quit, quitter never win. Tanpa telunjuk ibu bapa, anak-anak pasti tidak akan ke sekolah. Tanpa tunjuk ajar guru-guru, anak-anak pasti tidak mengenali ilmu. Tanpa usaha, anak-anak pasti tidak mengecapi kejayaan. Dan tanpa agama, anak-anak pasti tidak akan berdoa dan bertawakal. Oleh itu, hormatilah ibu bapa dan guru-guru demi keberkatan ilmu. Dan ingat, usaha, doa dan tawakal adalah tunggak kejayaan. Anti ucapkan selamat berjaya kepada puteri-puteri Asma. Semoga perkongsian ini dapat memberikan pencerahan tentang kerjaya seorang pensyarah. Sekian.